Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulakan tazkir kita pada petang ini, Anda nak beritahu bahawa sebetulnya pada petang ini yang bagi tazkir adalah Dr. Fadlan, tetapi beliau ada halangan, jadi terpaksa dipospon disambut kepada hari Jumaat. Hari Jumaat tu Anda punya tazkir, jadi tukarlah. Sebab beliau agak sibuk. Beliau kalau tak silap pensyarah dekat UKM kalau tak silap. Ya, Prof. Fadia. Prof. Fadia. Masya-Allah, tabarakallah. Dr. Ibrahim dulu. Oh, dia kena dulu. Untuk UAE. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, insya-Allah taala kita akan mulakan pada petang ni tazkirah kita. Namun sebelumnya Anda nak bagi suatu hadis yang hadis ini mungkin akan memotivasi kita supaya kita sentiasa istiqamah dalam mencari ilmu meskipun kita dalam keadaan yang begitu lelah ataupun letih ataupun mengantuk. Bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Darda. Mungkin hadis ini telah banyak diketahui oleh kita. Namun saya akan bacakan lagi bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal malaikata latad'u janihataha ridwan li talibil 'ilmi wa inna talibal 'ilmi yastaghfiru lahu man fis samai wal ardi hatta al-hitani fil ma'i." Hadis ini hadis yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Abu Darda berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu, yang bermaksud sesungguhnya ini keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu ataupun mencari ilmu. Keutamaan dia adalah salah satunya sesungguhnya para malaikat membentakkan sayapnya. Tengok ni, para malaikat membentakkan sayapnya untuk memberikan naungan ataupun memintakan rahmat kepada Allah untuk orang yang menuntut ilmu kerana rida atas apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya orang yang menuntut ilmu benar-benar dimintakan keampunan oleh penghuni langit. Siapa penghuni langit? Para malaikat. Doa malaikat disebutkan oleh para ulama mustajab. Doa malaikat ini mustajab, terus dimakbulkan. Beza dengan doa kita. Doa kita memang dimustajab, tapi ada dalam 3 perkara ataupun 3 keadaan. Kadang-kadang langsung diterima di dunia, ataupun diberikan nanti di yaumil qiyamah, ataupun kita diselamatkan daripada musibah. Tetapi apabila malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya langsung diterima. Kalau dia memintakan keampunan untuk orang yang menuntut ilmu, maka orang yang menuntut ilmu ni dosanya akan diampuni. Tengok ni. Ya, jadi benar-benar dimintakan keampunan oleh penghuni langit dan bumi. Bukan hanya para malaikat, tetapi penghuni bumi. Siapa penghuni bumi? Semua makhluk. Bahkan disebutkan bahkan oleh ikan-ikan yang berada di dalam air. Ikan-ikan yang berada di dalam air ini memintakan keampunan bagi orang yang menuntut ilmu. Tengok, ada ikan di dalam sungai, ada ikan di dalam lautan, ada ikan di dalam sumur. Kita tak boleh menghitung. Kalau mereka meminta keampunan kepada kita, setiap kita mencari ilmu, mungkin dosa kita, dosa-dosa kecil mungkin akan dihapuskan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa yang besar ni mesti kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hadis yang memotivasi, yang mendorong ataupun memotivasi kita untuk sentiasa istiqamah di dalam mencari ilmu meskipun kita sudah ada pengetahuan apa yang disebutkan ataupun dijelaskan oleh Ustaz adalah perkara yang tidak asing lagi ataupun selalu sentiasa diulang-ulang, tidak mengapa. Kita dengarkan. Sebab yang kita nak adalah pahala yang akan kita bawa nanti menuju ataupun bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, pada kali ini Ana akan menjelaskan tentang beberapa sunnah yang banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam ataupun kaum muslimin, masih lagi berkaitan dengan seputar ataupun tentang junub, ya, tentang mandi junub. Tengok di sini. Kalau semalam disebutkan bahawa mandi junub ini, sebelum kita melakukan mandi junub disunahkan untuk berwuduk dengan sempurna. Sama ada wuduk itu kita sempurnakan sebelum mandi junub ataupun kita mengambil wuduk dengan mengakhirkan membasuh kaki. Ini ada 2 cara.
Kemudian berikutnya ialah wudu orang yang junub ketika hendak makan ataupun tidur. Apabila seseorang sudah berjima, suami isteri melakukan hubungan jima yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mau makan ataupun tidur. Adakah sunnah-sunnah dia yang perlu dikerjakan? Ada. Apa dia? Itu berwudu. Contoh kata kita sudah berjima melakukan hubungan senggama ataupun yang hubungan suami isteri lah. Tiba-tiba kita nak makan, haus. Sebagaimana kita tahu, biasanya orang yang sudah melakukan jima ni kadang dia merasa haus ataupun lapar. Ini bukan perkara yang asing. Seperti mana yang sudah kita ketahui. Apabila kita sudah melakukan jima, lalu kita mau makan ataupun mau tidur, maka yang disunahkan adalah berwudu. Dan wudu ini adalah wudu sempurna. Apa hadis dia? Hadis dia diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar bahawa Umar bin Al-Khattab pernah ditanya. Umar bin Al-Khattab pernah bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayarkudu ahaduna wa huwa junub?" Wahai baginda Nabi, adakah salah seorang di antara kami boleh terus tidur apabila dia dalam keadaan junub? Ini tengok, Masya Allah, Tabarakallah. Ini sahabat, dari sakingnya dia memperhatikan tentang sunnah-sunnah ataupun pahala-pahala, dia bertanya kepada baginda Nabi SAW. Ini perkara berkaitan dengan jima. Ditanyakan kepada baginda, ada tak pahala yang berkaitan dengan jima ini? Apa kata baginda Nabi SAW? Naam, iya. Idza tawadda'a ahadukum falyarqud wa huwa junubun. Ya, betul ataupun iya. Jika di antara kamu sedang junub dan dia mau tidur, maka berwudulah. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ana yakin sunnah-sunnah ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Sebab apa? Sebab biasanya orang yang melakukan hubungan jima, selepas dia melakukannya pasti dia merasa ngantuk, dia terus tidur. Ataupun apabila dia hendak makan, disunahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil wuduk dahulu. Adakah kita berdosa kalau kita terus tidur ataupun terus makan? Ada berdosa. Cuma kita tidak mendapat pahala. Ini merupakan salah satu sunnah yang banyak ditinggalkan. Oleh kerana itu, kita hidupkan sunnah-sunnah ini. Apabila kita melakukan perkara yang dihalalkan ini, lalu kita mau makan ataupun mau tidur, disunahkan untuk mengambil wudu, berwudu dengan wudu yang sempurna. Ini kita akan mendapatkan pahala berwudu. Baik. Hadis yang kedua daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanam wa huwa junubun." Kata Aisyah, apabila baginda Nabi ingin tidur, wa huwa junubun, manakala baginda Nabi dalam keadaan junub, ghasala farjahu. Yang pertama yang baginda Nabi buat, ghasala farjahu, kemaluannya dicuci, dibersihkan dengan air. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Yang kedua, wa tawadda'a, mengambil sembahyang ataupun mengambil wudu. Wudu'ahu lis-shalah, seperti mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil wudu untuk salat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Apabila sudah jima dan dia mau tidur ataupun makan, first pergi tandas, bersihkan, cuci kemaluan, dan yang kedua mengambil wudu seperti mana dia mengambil wudu untuk salat. Dalam redaksi Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada an ya'kula aw yanama tawadda'a wudu'ahu lis-salat. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, apabila baginda Nabi dalam keadaan junub, fa'arada an ya'kula aw yanama, lalu baginda Nabi mau makan, mau menyantap hidangan, aw yanama, ataupun baginda mau tidur, tawadda'a wudu'ahu lis-shalah, baginda Nabi mengambil wudu seperti mana baginda Nabi mengambil wudu untuk salat. Ini jelas ya. Jadi disunahkan bagi kita selepas kita berjima, apabila kita mau makan ataupun minum, disunahkan berwudu.
bagi kita yang mengaku ataupun mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti mengamalkan amalan ini, sebab amalan ini pahalanya agung. Apalagi kalau kita bagi tahu kepada orang lain tentang sunnah-sunnah ini, maka kita akan mendapatkan pahala dia dengan sempurna. Okey. Baik, seterusnya. Sunnah-sunnah yang ditinggalkan seterusnya ialah wudu orang yang ingin mengulangi jima'. Ini masih berkaitan dengan jima'. Tak ada masalah kita berbicara tentang masalah jima' apabila dia disebutkan dalam hadis. Sebab perkara ini adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin mengulangi jima', maka dia disunahkan berwudu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda." Yang bermaksud, jika salah seorang di antara kamu berhubungan intim, yaitu berjima' dengan istrinya, thumma arada an ya'uda, lalu dia ingin mengulangi lagi, nak jima' lagi, nak jima' yang kedua ke ataupun yang ketiga ke, yang keempat, yang kelima dan seterusnya, falyatawadda, maka berwuduklah terlebih dahulu. Terutama sebelum jima' yang pertama. Ini banyak ada banyak perkara yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Apabila dia mau jima' melakukan hubungan suami istri, dia tidak mengambil wudu. Lepas tu lagi dia tidak membaca doa. Yang disunahkan ialah sebelum berhubungan ni disunahkan untuk membaca doa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya yang disunahkan bagi kita untuk berjima' ialah membaca doa. Apa doa dia? Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Hafal semuanya? InsyaAllah hafal lah. Minimum kalau tak hafal, berdoa kepada Allah, baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau boleh, yang tak hafal boleh hafalkan. Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Kata baginda Nabi SAW, sesiapa yang baca doa ni sebelum dia berjima', lalu mereka berdua dikeruniai anak, maka anak tersebut tidak akan diganggu oleh syaitan. Tidak akan diganggu oleh syaitan. Ini salah satu sunnah yang ditinggalkan. Tengok di sini, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadis dalam kitabnya Al-Musannaf dari Salman bin Rabi'ah. Dia menuturkan, Umar bertanya kepadaku, wahai Salman. Tengok ni, Umar bertanya kepada Salman, wahai Salman, apa yang kamu perbuat bila kamu telah berhubungan suami istri dengan istrimu, kemudian ingin mengulangi hubungan itu lagi? Umar bertanya kepada Salman. Lalu apa jawaban Salman? Aku balik tanya, apa yang seharusnya aku perbuat? Umar menjawab, berwuduklah di antara keduanya, yaitu di antara hubungan intim pertama dan seterusnya. Imam An-Nawawi membuat bab ataupun pembahasan khusus berdasarkan hadis ini dan hadis pada masalah sebelumnya, yakni bab jawaz naumil junub wa istihbabul wudu' lahu wa ghaslul fard idza arada an ya'kul aw yashrab aw yanam aw yujami'. Yang bermaksud bolehnya tidur bagi seseorang yang sedang junub, boleh, tak ada masalah. Seseorang yang telah melakukan jima', dia terus tidur, tak ada masalah, boleh. Serta sunnahnya berwudu dan mencuci kemaluan apabila dia ingin makan, minum, tidur ataupun berjima' lagi. Ini, Masya Allah, inilah agama kita, agama Islam. Hatta jima', perkara jima' ini dijelaskan dalam agama Islam. Bagaimana kita jima' sesuai dengan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai sebelum jima' ataupun kita makan dalam keadaan kita junub, diterapkan semua. Ini menunjukkan bahawa agama kita agama yang sempurna, dan ajaran-ajaran ini tidak ditemukan pada agama-agama yang lain. Ini menunjukkan Islam agama yang sempurna. Baik. Seterusnya ialah sunnah-sunnah yang ditinggalkan berkaitan dengan siwak. Siwak ni, penting siwak ni.
Kalau kita tengok sekarang di masjid-masjid, surau-surau, macam jarang kita nampak orang melakukan siwak sebelum salat ataupun sebelum wudu. Jarang kita nampak orang dalam poket dia, dalam poket dia ada siwak. Jarang. Kenapa? Karena sunnah ini sudah ditinggalkan oleh kebanyakan masyarakat Islam. Kita tengok tentang keutamaan siwak. Yang pertama, memelihara kebiasaan bersiwak. Siwak ini adalah satu benda yang boleh yang digunakan untuk menggosok gigi, sama ada dia terbuat ataupun jenis kayu ataupun macam sikat biasa. Itu termasuk siwak. Itu termasuk siwak. Jadi tidak hanya fokus kepada siwak yang dari kayu tu. Apa-apa benda yang boleh menghilangkan kotoran-kotoran pada gigi ni dia disebut siwak. Sikat pun juga disebut siwak. Tapi kalau masuk surau ataupun masjid, kalau kita masuk surau ataupun masuk masjid, jangan sampai bawa sikat lah. Bawa siwak. Takkan kita nak sikat dalam masjid ataupun surau. Brus gigi kan? Brus. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau nak bawa sikat, apalagi dengan bawa sikat dengan apa tu? Lengkap. Tak perlu. Tak perlu. Bawa siwak saja. Terutama apabila bulan puasa ni, masya-Allah tabarakallah. Itu dilipat gandakan pahalanya insya-Allah. Ini berkaitan dengan siwak, hadis dia. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala min al-janabati ghassala yadayhi." Ini berkaitan juga dengan mandi junub. Bila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mandi junub, nak mandi junub baginda Nabi ni, apa yang beliau lakukan? Ghassala yadayhi. Beliau mencuci tangannya. Tangannya dicuci. Kalau nak mandi junub. Lepas tu summa tawadda'a. Ya. Summa tidak. Ini salah silap. Sorry. Ini gara-gara kipas ni. Sorry. Ini dalam hati saya ni. Takkan junub lagi. Junub mandi junub sudah. Ini kipas. Okey, tak apa. Kuat sangat kipas. Okey, tak apa. Allah qadallahu ma syaa fa'al. Tak apa. Baik. Tengok di sini. Al-Allamah As-San'ani menyebutkan dalam Subulus Salam, dalam kitab Al-Badrul Munir disebutkan. Kata beliau, ada lebih dari 100 hadis yang menyebutkan tentang siwak. Masya Allah. 100 hadis ni. Ini membersihkan gigi ni. Kata Imam As-San'ani, ada 100 hadis berkaitan dengan siwak. Ini menunjukkan bahawa siwak ini merupakan perkara penting dalam agama Islam. Selain dia membersihkan gigi, dia juga mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis yang akan disebutkan nanti. Namun sungguh menghairankan. Hairan. Kenapa hairan? Sunnah Nabi yang banyak tersebut dilalaikan oleh kebanyakan orang, bahkan oleh majoriti fuqaha, sebuah kerugian yang sangat besar. Sunnah ini banyak ditinggalkan sekarang. Coba kita tengok, bercermin kepada diri kita. Ada tak di antara kita yang bawa siwak ke sini? Tak ada kan? Tak ada. Saya pun yang jadi ustaz tak bawa siwak kat sini. Sebab siwak anak tertinggal dekat rumah. Kalau kita betul-betul mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mestinya kita menjaga siwak. Kenapa? Karena kita sentiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala 5 kali setiap hari. Itu solat fardu. Macam mana kita nak berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala manakala mulut kita ada kotoran? Sehingga bacaan kita mungkin terkeliru, tidak fasih, tidak lancar dan sebagainya. Kan biasanya sebelum kita wudu, Ya. kita akan gosok gigi. Ya, betul, gosok gigi. Boleh itu artinya kira sebagai bersiwak juga. Ya, betul. Boleh. Itu dikira sebagai bersiwak. Justru itu lebih bagus. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan antara brus, sikat gigi itu dengan siwak, sikat gigi lagi membersihkan. Sikat gigi lagi membersihkan daripada siwak. Kecuali kalau siwak tu bagian depan hujung sekali tu dibuat dihaluskan. Dihaluskan baru dia dapat membersihkan gigi. Cuma bagi sesiapa yang tak biasa tak biasa siwak sebelum wudu, boleh gantikan dengan sikat gigi. Itu lagi bagus sebab dia lebih menyucikan. Sebab siwak ini siwak ni pada hakikatnya satu benda yang boleh membersihkan gigi.
Dahulu tak ada sikat. Makanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kayu miswak. Sekarang sudah ada yang lebih bagus, yang lebih membersihkan. Kita ambil yang lebih bagus. Tapi itulah tadilah. Kalau kita nak pergi surau, nak pergi masjid, jangan kita bawa sikat. Pasti orang yang melihat, tak kau sikat dekat sini, tak sikat tadi dekat rumah. Bawa siwak. Jadi kita ada dua lah, siwak untuk di masjid ataupun di surau, dan sikat untuk di rumah. Nah, kita kena niat tu Ustaz. Ha? Kita kena niat. niat. Masa kita Bersiwak. Tak ada. Tak Tak ada niat. Tak ada niat. Ini adalah perkara sunnah. Tak ada niat. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada niat. Jadi tak perlu kita baca nawaitu siwaka sunnatan. Tak perlu. Tak perlu. Terus ambil je sikat daripada poket, terus bersihkan. Tak perlu. Apalagi dimulakan. Kalau baca bismillah boleh. Baca bismillah silakan, lebih baik lagi. Tapi tak perlu sampai niat ataupun apalagi baca Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman. Lepas tu saya tak perlu. Tak perlu. Nah, baik. Imam As-San'ani melanjutkan, yang paling baik hendaknya batang siwak tidak terlalu kasar. Macam mana siwak yang baik ni? Apabila ingin menggunakan siwak, yang paling baik hendaknya batang siwak tidak terlalu kasar, iaitu tidak terlalu kering supaya tidak melukai gusi. Namun jangan terlalu basah ataupun lembab sehingga tidak dapat menghilangkan kotoran yang mesti dihilangkan. Kalau kita nak ambil siwak, usahakan ambil siwak ataupun beli siwak yang tidak kering sangat. Kalau kering sangat, dia susah nak hilangkan kotoran-kotoran gigi ni. Ambil yang agak ni, yang masih basah-basah tu. Dia biasanya ada bau macam wangi sikit lah. Kalau yang basah-basah tu. Kalau yang sudah kering ni, dia macam susah. Nak lembutkan bagian hujung tu, dia susah. Kalau kita ambil yang agak lembab, yang masih basah-basah sikit, dia lagi okey, lagi bagus. Tapi kalau kita tak letak dalam plastik, dia akan kering. Baiknya kalau kita mau menggunakan siwak, letakkan dalam dalam plastik supaya dia tak kering. Itu lagi bagus. Jadi nanti boleh amalkan je lah. Sesiapa yang belum ada siwak lagi, nanti pergi kedai, boleh beli. Ini adalah sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Banyak di antara kita yang meninggalkan ni. Tengok. Di antara hadis yang menjelaskan tentang keutamaan siwak, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu illa wasiwak 'indahu." La haula wala quwwata illa billah. Tengok baginda Nabi ni. Yang bermaksud tidaklah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur melainkan siwak ada di samping baginda, di sebelah baginda. Setiap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mau tidur, baginda sentiasa bersiwak. Bahkan siwak tersebut diletakkan di sebelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya baginda sentiasa ingat sebelum tidur mesti bersiwak. Tengok ni. Ini sunnah yang ditinggalkan. Fa idza istayqadha bada'a bisiwak. Apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun daripada tidur, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terus bersiwak. Bangun daripada tidur, baginda memulakan dengan siwak. Kalau kita sekarang terus pergi tandas ataupun bilik air, terus sikat gigi. Ataupun biasanya buka handphone dulu, tengok status ataupun takut ada WhatsApp masuk kan. Siwak baru kemudian. Tapi macam ni. Biasanya orang yang bangun tidur ni mudil bau, kan? Seperti yang mana yang sudah kita ketahui. Kalau kita terus bersiwak, mungkin dia nilah kotoran-kotoran tu tak seberapa hilang, kecuali siwak tersebut hujungnya betul-betul halus dan ada ni, apa istilah dia, ada yang boleh nilah, yang boleh kotoran-kotoran tu boleh menampal ke ujung siwak tu. Itu boleh membersihkan. Tapi karena sekarang kita sudah ada sikat gigi, ya, yang boleh menghilangkan kotoran-kotoran yang ada dalam mulut, maka insya-Allah lebih baik kita menggunakan sikat gigi lah. Ataupun kita kalau nak gunakan siwak, itu pun juga sangat baik karena kita meniru baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadis yang kedua. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an ashqa ala ummati la amartukum bisiwaki 'inda kulli salah."
Yang bermaksud, andai kata tidak memberatkan umatku, pasti aku akan memerintahkan mereka untuk selalu bersiwak pada setiap kali hendak mengerjakan solat. Kalau siwak ini tidak memberatkan umat, kata baginda Nabi, maka siwak akan diwajibkan kepada mereka setiap kali mereka mau melakukan solat. Ini menunjukkan bahawa bersiwak sebelum solat adalah sunnah. Okey, antaranya lagi daripada Huzaifah, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashusu fahu bisiwak. Yang bermaksud, apabila baginda Nabi bangun malam untuk mengerjakan solat, maka baginda membersihkan mulutnya dengan siwak. Banyak keutamaan dengan siwak ni. Hadisnya banyak. Kalau dibaca semua ni sampai berapa? Sampai 8. Sampai 8 yang disebutkan di sini. Baik, hadis yang terakhir saya baca ya. Ini bagus ni. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siwaku madharatun lil fami mardatun lirabbih." Siwak itu membersihkan mulut. Madharatun ini maksud dia membersihkan, menyucikan mulut. Mardatun lirabbi, dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan siwak ni, maka kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, terutamanya apabila dilakukan pada bulan-bulan yang mulia, iaitu bulan Ramadan. Kita nak solat, nak baca Quran, kita bangun daripada tidur, nak ambil wudu, bersiwak ataupun bersihkan, maka akan mendapatkan keutamaan ini, iaitu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita ambil satu lagi, satu amalan lagi. Berikutnya di antara amalan sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, iaitu bersiwak ketika masuk rumah. Ini sudah siwak apabila mau masuk rumah. Ana confirm, ana yakin di sini ni kita ni kan tidak pernah buat ni. Ana yakin semua ni yang ada yang hadir di majlis ni tidak pernah melakukan, tidak pernah siwak sebelum masuk rumah. Pernah tak? Baru dengar kan? Nah, Masya Allah. Ini mesti kita lakukan, mesti kita buat. Oh, anda lupa ya, nanti isi attendance. Ada attendance. Tadi anda lupa nak beritahu. Semua yang hadir pada majlis ni sila nanti untuk mengisi attendance. Nah, okey. Anjuran bersiwak ketika memasuki rumah. Apabila kita mau masuk rumah, disunnahkan untuk bersiwak, kerana ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi sesiapa yang mengaku dirinya mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mestilah mengamalkan sunnah ini. Jadi nanti kalau boleh selepas balik daripada Yayasan Taklim, boleh singgah ke kedai cari siwak dulu sebab kita masuk rumah. Ya, betul. Tengok di sini hadisnya. Hadisnya hadis sahih. Dari Al-Miqdam bin Shuraih, dari ayahnya, dia berkata, "Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, qultu bi ayyi shay'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baita?" Qalat bisiwak. Yang bermaksud, aku bertanya kepada Aisyah, apa yang terlebih dahulu dilakukan oleh baginda Nabi semasa masuk ke dalam rumahnya? Apa jawaban Aisyah? Aisyah ni tahu apa yang dilakukan oleh baginda Nabi semasa masuk rumahnya. Kata Aisyah, bersiwak. Baginda Nabi nak masuk rumah bersiwak dahulu. Kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak dahulu sebelum masuk rumah? Nak tengok ni. Kata Imam As-Suyuti menyebutkan di dalam nota kaki dalam kitab Sunan An-Nasa'i bahwasanya Al-Qurtubi menjelaskan. Kata Imam Al-Qurtubi, kemungkinan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak kerana mengerjakan solat sunnah terlebih dahulu sebelum masuk rumah. Beliau jarang sekali solat sunnah di masjid, maka beliau bersiwak kerana ingin mengerjakan solat sunnah itu di rumah. Jadi kata Imam Al-Qurtubi, kenapa baginda sebelum masuk rumah ini bersiwak? Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengerjakan solat sunnah di rumah. Ini kata Imam Al-Qurtubi. Okey, coba kita tengok ulasan ulama lainnya. Ulama lainnya mengatakan hikmah baginda bersiwak sebelum masuk rumah adalah kemungkinan mulut baginda bau.
kerana banyak bercakap dengan orang-orang. Tengoklah, baginda Nabi SAW setiap hari memang berinteraksi lah dengan para sahabat. Jadi daripada lisan baginda Nabi mungkin ada bau-bau sikit lah. Sebagai manusia biasa juga ada bau seperti kita lah. Sebab dia ada makanan yang masuk ke dalam perut. Dan di antara bentuk hubungan yang baik dengan keluarga ketika masuk rumah adalah menghilangkan bau itu. Tengok ni, ada baginda Nabi SAW. Apabila baginda mau masuk rumah supaya bau mulut itu tidak didengar oleh keluarga, baginda Nabi menggosok giginya dengan siwak dulu. Ini salah satu adab kita bertemu dengan keluarga di rumah. Dalam hadis ini juga terdapat petunjuk sunnahnya bersiwak ketika masuk rumah. Pendapat ini ditegaskan oleh Abu Syamah dan An-Nawawi. Ibnu Daqiq Al-Aid menyatakan hal tersebut nyaris nyaris tidak diungkapkan dalam kitab-kitab para ulama. Ibnu Hibban memberi tajuk dalam satu bab dalam kitab sahihnya, iaitu zikru ma yustahabbu lil mar'i an yasta'mil al-istinam inda dukhuli baitihi, yang bermaksud hadis tentang hal-hal disunnahkan bagi seseorang saat memasuki rumahnya, iaitu bersiwak. La haula wala quwwata illa billah. Ini sunnah-sunnah yang ditinggalkan ya. Jadi bagi sesiapa yang ingin mengamalkan sunnah ini, dipersilakan. InsyaAllah sesiapa yang mengamalkan sunnah ini akan mendapatkan pahala nanti di yaumil qiyamah. Mungkin kalau kita dengar ataupun tengok, nampaknya perbuatan-perbuatan macam remeh. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala perbuatan ini sangat besar. Kemungkinan nanti sunnah-sunnah inilah yang akan menyebabkan kita dimasukkan ke dalam syurga. Naam, hada wallahu taala alam. Insyaallah taala kita akan sambung pada kelas-kelas berikutnya. Kalau tak silap besok ni Ustaz Sulaiman, kalau tak silap hari Rabu, Ustaz Sulaiman kalau tak silap. Naam, dijemput untuk hadir semua. Baik, kita cukupkan di sini. Semoga kita mendapatkan keridhaan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.